Hai, Assalamualaikum. Selamat petang puan-puan. Hari ni akak nak sharekan resepi kek sarang semut. Okay, tengok ini kek yang akak dah masak. Kenyal. Rasa dia sedap, lembut dan bersarang-sarang kat dalam tu. Okay, nak tahu resepinya, jom kita tengok macam mana akak buat kek sarang semut ni. Simple je. Okey, jom kita tengok apa dia bahan-bahannya. Resepi yang lebih jelas akak ada cantikkan di bawah, nanti puan-puan boleh tengok Okey, akak gunakan satu gelas gula. Akak kurangkan gula sebab akak tak suka benda manis. Kemudian 3/4 tepung gandum, 3/4 tepung ubi kayu, soda bikarbonat 1 sudu dan baking powder 1 sudu. Kemudian 3/4 gelas butter. Akak gunakan 6 biji telur yang sederhana Okey, tepung tadi kita campurkan tepung ubi kayu dengan tepung gandum. Okey, untuk hilangkan rasa hanyir telur tu, akak taruh 1 sudu besar esen vanila. Kemudian 10 sudu besar susu pekat manis Okey, ini gelas yang akak pakai. Kita pakai semua sama gelasnya. Okey, kita tambahkan air panas ini air panas nak tambah dalam gula nanti. Gula yang kita masak nanti Kita panaskan kuali Kemudian kita tuangkan 1 gelas gula tadi dengan menggunakan api yang sederhana. Kita biarkan gula tu mencair. Okey, dia mencair macam ni. Kemudian nanti kita dah agak-agak cair, kita ambil lah sudik ke senduk ke, kita kacau supaya untuk mempercepatkan lagi proses pencairan gula tu. Jadi kita kacau perlahan sampailah gula tu akan menjadi cair keseluruhannya. Okey, sementara itu kalau puan-puan tak suka sukat pakai cawan, di bawah video ni kat description tu akak dah sediakan juga resepi sukatan pakai gram. Jadi puan-puan boleh gunakan resepi ni untuk pakai timbang juga tapi akak suka cawan sebab malas lah nak timbang, sebab kek ni kalau kita buat lebih kurang sikit tepung ke apa ke, dia akan menjadi juga. Puan-puan jangan risau Okey, kita biarkan gula ni perang macam tu tapi jangan lama sangat, takut dia pahit Okey, gula ni keseluruhannya dah mula mencair. Okey, nanti kita masukkan air panas tadi ke dalam gula ni. Masa ni kita masuk pelan-pelan sebab gula ni memang panas dan takut terpercik kat tangan kita. So kita masukkan ni, kita kacau lah sampai gula tu semuanya larut larut dengan sekata. Okey, gula ni dah larut, so kita tutup api, biarkan dia sejuk Okey, tepung gandum dan juga tepung ubi kayu tadi kita ayak Okey, akak ni tak ada pengayak tapis yang besar, jadi akak gunakan tapis yang kecil sebab sekarang ni akak tinggal dekat rumah kebun, jadi tak ada perkakasan sangat untuk masak. Apa yang ada kita gunakan so kita ayak sampailah kesemuanya habis. Kita tambah soda bikarbonat dan juga baking powder tadi. Ini kalau kita ada tapis besar, bekas besar sekejap je kita ayak sebab dia punya tepung pun tak banyak. Tapi tak apalah, puan sabar akak tunjukkan video ni satu persatu Kemudian tepung ni kita dah habis ayak, kemudian kita gaul lah supaya
semuanya sebati ya. Sebab tadi kita kan pakai tepung ubi campur dengan tepung gandum. Jadi kita kena pastikan bahawa kedua-dua jenis tepung ni sebati ya. Okey, bila tepung tu sebati nanti kek kita jadi cantik ya. Okey, untuk butter tadi akak cairkan atas kuali ya. Boleh juga kalau perempuan ada microwave, perempuan boleh cairkan dalam microwave. Akak cairkan dalam kuali ni sekejap je kita cairkan. Kemudian bila dah cair kita sejukkan butter ni. Telur tadi kita pecahkan, kemudian kita tambahkan 1 camca esen vanila Esen vanila ni tujuannya kita campurkan ialah untuk mengurangkan atau menghilangkan bau hanyir pada kek kita tu nanti. So kita kacau kita putar telur tu. Masa kita memutar ni hendaklah kita memutar ikut yang sekata lah. Kalau lawan jam lah, kalau arah jam lah Okay, kita pukul hingga kembang telur tu. Okay, kemudian kita tambahkan 10 camca susu pekat tadi ataupun 10 sudu susu pekat manis tu. Kemudian kita kacau lagi hinggalah dia sekata. Jika perempuan ada mixer, lagi senang kita blend je dalam mixer tu, ataupun boleh juga perempuan pakai blender kalau kata nak cepat tak jadi masalah. Tapi tujuan kita memukul telur ni ikut arah yang sama supaya kek tu nanti akan naik dengan cantik Dia punya finishing tu akan cantik, berlubang-lubang Okey, kemudian kita masukkan tepung tu sedikit demi sedikit. Kemudian kita putar lagi sampailah tepung tu habis. Bila semua tepung dah kita masukkan ke dalam adunan, kemudian kita ambil tadi mentega yang kita cairkan tadi, kita masukkan ke dalam adunan kita. So kita kacau lagi sampailah adunan ini sebati. Still juga ikut arah yang sama So akak kita putar tepung tu arah yang sama je macam yang akak cakap tadi. Kemudian setelah kita habis putar, kita masukkan gula tadi air gula hangus tadi. Okay. Kita masukkan ke semua ni sekali. Kemudian kita putar lagi Kita putar sampailah adunan kita ni sebati. Okey, tujuan kita putar ni ialah untuk memerangkap angin masuk ke dalam adunan kita. So itu yang akan menyebabkan salah satu penyebab mengapa kita punya kek tu nanti akan berlubang-lubang. Okey, dalam periuk periuk biasa pun boleh kita sapu margarin supaya adunan kita tadi tak lekat Okey, akak gunakan periuk je, tak perlu guna oven. So masakan akak ni lebih pada cara tradisional lah kan. So bila kita masukkan semua larutan adunan tadi ke dalam periuk kita. Tengok adunan dia tak terlalu pekat, tak terlalu cair. Macam kita nak buat
kuih sui tu Okey, akak gunakan untuk membakar ni kan pakai dapur gas biasa je. Jadi pakai tudung periuk yang lama-lama tu. So akak letak di atas dapur gas tu. Yang pentingnya perempuan, untuk masak kek sarang semut ni, api kena slow je. Tak boleh kuat sebab nanti dia akan jadi hangus. Okey, cara kita memasak dengan menggunakan api yang kecil ni memainkan juga peranan untuk gelembung-gelembung lubang-lubang sarang semut tu naik dengan cantik nanti. Okey, jangan tutup dulu tudung periuk tu. Bila dah macam keperangan sikit macam ni okey, nanti akak tunjukkan lagi sekali Okey, ni macam ni Okey, bila dah perang macam ni baru kita tutup. Lebih kurang dalam 10 minit 15 minit kan, macam tu kan. Baru kita tutup. So nanti kita biarkan, kemudian kita tengok lah. Kalau kata dah garing, tapi yang macam ni tak boleh lagi sebab yang di tengah-tengah tu kurang masak lagi kita boleh cuba juga, kita cucuk dulu, kita tengok macam mana okay, kita tengok kalau ada melekat lagi tu maknanya belum masak lah. Ini di tengah ni belum masak, jadi akak teruskan pembakaran lah dengan api yang slow lagi. So kita tunggu sampai dia garing. Okey, bila dah macam ni yang ni akak rasa dah masak dah ni. Sebab apa, di tengah-tengah pun dah tak ada nampak macam putih-putih. Okey, bila kita cucuk pun dah tak ada, dah okey dah kan, tak ada tepung-tepung dekat kat situ. Okey, bila dah masak kita biarkan dulu dia sejuk. Lepas tu baru kita keluarkan daripada periuk tadi. So kita potong lah. Okey, tengok tu. Wah, ada lubang-lubang tu yang semut boleh masuk tu kalau kita tinggal kat luar Okey, memang sedap. Lagipun akak masak ni memang akak kurangkan gula gula perempuan boleh ikut cita rasa perempuan Kalau nak ikut resepi ni 1,5 cawan, tapi akak gunakan 1 cawan je. Okey, memang kita kena kurangkan manis untuk jaga kesihatan. Rasanya memang sedap, kenyal, sesuai kita untuk minum petang Okey, perempuan bolehlah cuba resepi akak ni. InsyaAllah jadi tak ada masalah. Jika perempuan nak buat kek ni lebih banyak ataupun acuan dia lebih besar perempuan boleh juga doublekan lah, boleh doublekan dia punya sukatan tu. Okey, kalau macam sukatan gram tu biasanya akak gunakan 150 gram tepung untuk tepung ubi dan juga tepung gandum. Perempuan boleh doublekan. Begitu juga dengan cawan Okey perempuan, selamat mencuba. Assalamualaikum.